Hello, Assalamualaikum dan selamat datang semua ke Film Vision YouTube channel di mana kita akan bahas tentang Marvel News, Marvel Theory dan juga Marvel Rumors. Dan di dalam video kali ini kita akan correct plot Thor Love and Thunder official teaser trailer. Dan aku first and foremost aku nak minta maaf lah sebab aku tak react for those trailer, sebabnya aku tengok lewat tau trailer tu. Dan aku beranggapan that kenapa orang nak tengok video aku kalau aku react trailer tu lewat. Tapi aku akan sertakan reaction lah. Bukan reaction lah, aku akan bagi tanggapan aku towards those trailer dalam video ni, campur dengan beberapa momen yang kita perlu highlight lah dalam official teaser trailer untuk Thor Love and Thunder. Thor Love and Thunder, wah, apabila trailer ni keluar dekat YouTube, is such a relief. Walaupun aku tengok lewat, is such a relief apabila teaser trailer ni keluar di YouTube. Sebabnya apabila aku sudah menonton official teaser trailer ni, aku dapat rasakan satu relief moment. Sebabnya Thor Love and Thunder ni dia luar daripada landscape multiverse. Sekarang ini kita tengah fokus on Doctor Strange Multiverse of Madness. Dan kalau korang realise dan kalau korang perasan, Doctor Strange Multiverse of Madness mempamerkan satu elemen yang sangat berat berkaitan dengan multiverse. Multiverse is a concept yang sangat luar daripada jangkaan kita. Kalau kau expect macam ni, maybe dia akan turns out different daripada apa yang kau expect. Which is bagi aku, elemen multiverse ni sangat berat lah. Dan aku sangat bersyukur apabila official teaser trailer Thor Love and Thunder ni keluar. Sebabnya dia brings out those kind of comedy, dia brings out those kind of drama, love and thunder. Dan dia dapat rasakan that kau akan melihat satu filem yang light. Kau tak akan melihat satu filem yang really compact, yang sangat sukar untuk berfikir, sama seperti Doctor Strange Multiverse of Madness. Nah, ada beberapa faktor lah yang aku nak highlightkan. Ni adalah reaction aku towards those official teaser trailer Thor Love and Thunder. First, aku nak berterima kasih sangat-sangat. Aku tak tahu aku nak berterima kasih kepada siapa, tapi aku nak berterima kasih kerana memilih lagu Sweet Child O' Mine daripada Guns N' Roses sebagai tema untuk official teaser trailer Thor Love and Thunder ini. Dia brings out those kind of love, dia brings out those kind of drama di dalam teaser trailer ini. Sebab kita tahu, aku tak tahu, kita semua tahu that Sweet Child O' Mine merupakan satu kombinasi lagu of rock dan juga love digabungkan, dan keluarlah lagu Sweet Child O' Mine. Dan ini sangat kena dengan official teaser trailer ni. Dan kalau korang perasan, ada satu filem dan juga satu series yang mempamerkan elemen 80-an. First, inilah Thor Love and Thunder ni, dan yang kedua adalah Miss Marvel. Miss Marvel menggunakan lagu Blinding Lights daripada The Weeknd. Dia menggunakan remix 80-an. Tapi yang ni, Thor Love and Thunder, dia menggunakan really exactly lagu daripada tahun 80-an, which is Sweet Child O' Mine daripada Guns N' Roses. Lagu ini sangat ikonik pada tahun 80-an dulu, dan aku start dengar lagu ni pada waktu sekolah menengah dulu, tahun 2011 agak lewat lah. Aku rasa mesti ada otai-otai daripada kita semua. Kalau ada orang yang tengok video ni daripada umur 30-an ke kan, memang akan nostalgia gila-gila sebab lagu ni sangat ikonik pada waktu dahulu. Orang zaman sekarang, budak-budak sekarang, aku tak sure lah, maybe korang akan dengar lagu Justin Bieber, Hold On ke Ghost ke something like that. But Sweet Child O' Mine merupakan lagu yang sangat ikonik pada waktu dulu, dan aku berterima kasih kerana lagu ini digunakan kembali di dalam filem ini. Okay, so without being said, kita teruskanlah dengan Thor Love and Thunder official teaser trailer ni. Dan first and foremost, aku akan bagi tahu sinopsis lah secara general apa Thor Love and Thunder ni akan tawarkan kepada dia orang punya audience. Okay, so basically Thor Love and Thunder ni, dia punya timeline adalah selepas event Avengers Endgame, iaitu kita akan dapat melihat perspektif daripada Thor right after event Avengers Endgame. Sebab before this, kita dah tengok perspektif daripada Hawkeye, kita dah tengok perspektif daripada Loki kita dapat tengok perspektif daripada Falcon, kita dapat tengok perspektif daripada Winter Soldier kan, macam mana dia orang menghadapi those kind of crisis right after Avengers Endgame. Dan this time pula adalah turns Thor pula, macam mana dia nak menunjukkan perspektif apa yang terjadi kepada Thor selepas Avengers Endgame. Dan surprisingly, Thor sudah bersara daripada memegang tanggungjawab yang sepatutnya dia pegang. First and foremost adalah sebagai the King of Asgard, dan kedua adalah sebagai superhero. Dan dimentionkan dalam narration untuk teaser trailer ni, dia ada mention that aku tak ingat specific quote dia, tapi dia macam dia dah penat untuk terlibat dalam superhero things, dia dah penat untuk terlibat dalam those Asgardian things. So along the way dalam filem Thor Love and Thunder ni, dia akan explore more about himself, more about dia punya vision, more about dia punya purpose of being Thor
God of Thunder, dan dia along the way dia akan mencari those kind of self value dalam filem ini. Sebabnya kita tahu that dalam filem Avengers Endgame, pada penghujung filem Avengers Endgame tu, dia telah mengamanahkan kepada Valkyrie untuk menjadi the new King of Asgard yang located in Norway kan, dekat bumi, bukan dekat planet lain, dekat bumi. Asgard berada di bumi sekarang ini. So dia telah mengamanahkan Valkyrie untuk menjadi the King of Asgard, sebab dia tak nak terlibat with those kind of amanah to be a king. Dan kita dapat tengok yang sendiri dalam official teaser trailer ni, ada those kind of moment, scene di mana Valkyrie dia sedang memegang tanggungjawab sebagai the King of Asgard, di mana dia sedang berkomunikasi dengan local politician di sana. Sebab aku believe that somehow Valkyrie kena communicate dengan people di dunia, di Earth ni, sebabnya New Asgard sekarang ni located in Earth, bukan located dekat satu planet yang bernama New Asgard ke dan sebagainya. So somehow Valkyrie need to cooperate dan juga communicate dengan orang-orang di bumi. So itu adalah tanggungjawab Valkyrie lah. Dan Thor telah escape daripada momen tersebut. Dia tak nak jadi superhero di bumi. Superhero Avengers, kau boleh selesaikan masalah ni, aku akan pergi ikut Guardian of the Galaxy untuk selesaikan mission dan juga quest di galaksi luar sana. Sebab kita tahu that Guardian of the Galaxy somehow, walaupun selepas Avengers Endgame, somehow dia perlu protect daripada threat di galaksi ni. Dia punya tanggungjawab masih kena berjalan as a Guardians of the Galaxy kan. So Thor telah willing untuk mengikuti expedition Peter Quill dan juga dia punya team Guardian of the Galaxy ni untuk selesaikan misi dan quest tersebut. Kalau korang main game kan, dia mesti ada macam side quest, macam mini mission dan sebagainya. Itu elemen yang sama lah macam dalam filem Thor Love and Thunder ni nanti. Dan dalam momen tersebut kan, sepanjang dia try untuk selesaikan mini quest, mini mission dan sebagainya, somehow Thor akan find a way untuk fitkan diri dia balik kembali menjadi strong Thor kan. Sebab kita tahu dalam Avengers Endgame Thor sangat gemuk, sebab Thor sangat terkesan Thor sangat terkesan ekoran daripada event Avengers Infinity War dan juga Avengers Endgame. Event tersebut telah telah membuatkan Thor sangat terkesan in terms of mental dan juga physical Thor. Mental dia sangat kacau, dia sangat demotivated akibat Thanos berjaya melakukan mission dia, dan juga daripada physical dia, disebabkan dia kekalahan tersebut, dia sanggup duduk di rumah di Asgard itu minum arak sambil main game all time sampai dia gemukkan diri dia. So basically event tersebut sangat affecting Thor, dan dalam Thor Love and Thunder ni dia akan find a way to find himself, jadi fit balik dan sebagainya. Dan aku rasa sepanjang along the way dia find peace in himself kan, dia try to bersara daripada being a responsible person. Somehow tiba-tiba ada satu event yang sangat unpredictable berlaku di Nine Realms, di mana god-god di Nine Realms ini telah mati dibunuh oleh siapa? Tak lain dan tak bukan oleh Gorr the God Butcher. Gorr the God Butcher akan menjadi the main antagonist for this film, but somehow kita tak dapat witness, kita tak dapat lihat dia dalam official teaser trailer ni. But somehow aku rasa in the future akan ada TV spot ataupun trailer lagi yang akan menunjukkan Gorr the God Butcher yang dimainkan oleh Christian Bale. Dan itu adalah the short synopsis lah secara general about Thor Love and Thunder. So aku akan point out beberapa highlight moment di dalam trailer tersebut yang kita perlu sembang sedikit lah kan. Okay, so first and foremost aku nak fokus on Guardian of the Galaxy itself lah. Sebab kita tahu that pada penghujung Avengers Endgame, Thor telah setuju untuk follow Guardian of the Galaxy ataupun Peter Quill untuk menyelesaikan misi-misi di angkasa luar sana. Pada pendapat aku rasa that Guardian of the Galaxy, penggunaan Guardian of the Galaxy akan digunakan hanya di dalam first act sahaja. Aku tak rasa dia akan digunakan sampai habis, ataupun dia akan build upkan daripada first act ke second act ke third act. Aku tak rasa dia akan digunakan sebanyak itu. Maybe dia akan dimainkan selama 30 minit je aku rasa Guardian of the Galaxy ni. Sebab also kita kena tengok jugalah the character relationship between Thor dan juga Guardian of the Galaxy, termasuklah Peter Quill, bukan Gamora, Nebula, Drax dan sebagainya. Kita kena tengok those kind of relationship dalam filem Thor Love and Thunder ni. Tapi kita tak akan dapat witness along the way lah. Kita tak akan tengok sepenuhnya di dalam Thor Love and Thunder ni. Somehow ada dalam scene tersebut di mana the Ravagers ni ataupun the Guardian of the Galaxy ni dia terbang meninggalkan Thor dekat satu planet yang seakan-akan seperti Sakaar kan. Aku tak tahu, aku tak sure if that is Sakaar ataupun tak. Dia tinggalkan Thor dengan Korg di tempat itu, dan somehow Guardian of the Galaxy dia fly away. Dan maybe
maybe dia akan sambung Guardian of the Galaxy volume yang ketiga daripada situlah, maybe kan. Selepas itu aku nak fokus on juga kepada New Asgard. Sebab kita tengok dalam official teaser trailer ni ada beberapa scene di mana dia menunjukkan New Asgard sudah maju daripada apa yang ditinggalkan dulu daripada Avengers Endgame. Masa kita tengok dalam Avengers Endgame, kita dapat tengok that the New Asgard yang located dekat Norway ni, dia some kind of town yang biasa-biasa saja. But in this teaser trailer ni, kita dapat tengok that the New Asgard itu nampak seperti Asgard yang dahulu, tapi cumanya located di bumi. Kita dapat tengok those flying boat yang dibawa oleh 2 ekor kambing. Sorry, aku tak ingat nama kambing tu. Nama kambing tu agak pelik sikit lah. Tapi kambing tu sangat ikonik jugalah sebenarnya dalam komik Thor ni. Dan aku dapat tengok di situ kemajuan, betapa majunya bandar New Asgard ini. Tak silap aku, bandar tu kecil je yang dihuni oleh half of population orang Asgard. Dan ada jugalah scene di situ, ada kereta lalu dan sebagainya. So nampaklah that community orang bumi dan juga orang Asgard di situ sedang build up dalam filem Thor Love and Thunder ni. Ya, of course lah, kita dapat tengok Valkyrie kan, dia menjadi the king of Asgard dan dia communicate dengan local politician di bumi itu. Maybe itu adalah berkait jugalah dengan kemajuan New Asgard ni tu. Lepas tu aku nak juga fokus on Gorr the God Butcher. Okay, so literally filem Thor Love and Thunder ni, the main antagonist for this film adalah Gorr the God Butcher. Alright, cumanya dianya menjadi satu, aku taklah risau sangat sebab aku yakin dengan Taika Waititi dia akan mengetengahkan those kind of element well balanced tau. Dia tak akan buatkan this film really comedy 100% ataupun comedy 80%, love 80%. Dia akan well balancekan everything daripada love, drama, action dan sebagainya. Dia akan well balancekan benda tu. Dan apabila kita mendengar that this antagonist, the main antagonist for this film adalah Gorr the God Butcher, the God Butcher, kan, orang yang menyembelih God ni, which mean dia providekan satu elemen yang sangat berat lah, elemen yang sangat serius. This villain adalah sangat serius. Ini bukanlah villain yang merompak kedai, really kecil, villain yang kecil, tak. Gorr the God Butcher merupakan villain yang besar. So aku nak tengok macam mana Taika Waititi direct filem ni, macam mana dia well balancekan everything. Sebab somehow aku rasa the final act for this Thor Love and Thunder, Thor akan bertembung dengan Gorr the God Butcher lah. Dan aku tak terdedah lagi dengan report insider where Thor akan beat Thor akan beat Gorr ke, ataupun Gorr akan beat certain people ke dan sebagainya. Aku tak terdedah lagi dengan benda tu. But somehow aku ada some kind of teori bodoh lah, ataupun kalau nak polite lagi, teori Brazil kan orang cakap kan. Aku rasa that dia macam quite iconic, quite best kalau kita dapat tengok the final act for this film where Thor dan juga orang-orang yang lain yang maybe berkaitan dengan God juga, God daripada Greek mythology, contohnya seperti Zeus, juga engage dalam those fight untuk menewaskan Gorr. Itu akan jadi satu pertembungan yang sangat ikonik, di mana Gorr pula di mana God ni bersatu untuk hapuskan Gorr. Barulah nampak Gorr the God Butcher tu some kind of villain yang quite difficult untuk ditewaskan. Tapi korang kena ingat lah, bagi Thor, daripada perspektif Thor, Thanos merupakan the main villain, the villain yang sangat diketakuti oleh Thor. Sebelum ni kita tengok Thor ni macam dia angkuh, dia cakap dia boleh beat Thanos, dia boleh sembelih kepala dia dan sebagainya, but somehow Thanos kalahkan dia kan. So a lot disebabkan Thanos tu jugalah dia telah berubah mentally dan juga physically. Dan aku dapat rasakan that Thor, daripada perspektif Thor, Thanos merupakan the villain yang sangat sukar untuk ditewaskan. Dan Gorr the God Butcher ni bukanlah salah satu daripadanya. Aku tak rasa macam tu. Aku rasa at the end of this film, Gorr akan ditewaskan begitu saja. Dia tak lah, of course lah, ada fighting scenes dan sebagainya kan, tapi still Gorr akan dikalahkan lah. Itu daripada pendapat aku lah. Sama seperti Hela dikalahkan oleh Surtur kan? Dan kita dapat tengok first look for the Gorr the God Butcher, dan aku sangat tak suka design tersebut sebab ia nampak really humanistic. Aku tak tahu itu adalah satu perkataan ataupun tak, sebab dia nampak seperti seorang manusia, seorang priest, seorang paderi. Dia nampak some kind of that lah. Dan the design itself sangat
quite menakutkan sikit lah. Dia bukan menakutkan, oh alien ni sangat menakutkan, dia macam horrifying sikit, takut macam hantu sikit lah, dia nampak macam tu sikit. So yeah, I need to see about that lah, about gore dekat butcher. Sebab yelah, of course lah, takkan Christian Bale yang berlakon sebagai gore, takkan kau nak pakai CGI 100% on him kan. Dia macam quite unfair lah untuk Christian Bale sendiri. Tapi tak apa, kita tengok pasal benda tu. And in fact aku rasa the design for Maw tahu, yang pengikut Thanos tu dalam Avengers Infinity War tu, dia punya design lagi menarik. Tapi tu pelakon tu tak berapa famous sangat macam Christian Bale kan. So never mind, kita letak tepi dulu pasal benda ni. Oh ya, lepas tu kita sambung lah dengan Zeus. Macam aku mention tadi, a Greek mythology. Finally MCU telah menunjukkan satu elemen yang baru lagi kepada kita. Once kita dah tengok elemen yang baru daripada Egyptian god di dalam series Moon Knight, kita juga dapat tengok another mythology di dalam filem Thor Love and Thunder ni, which is Greek mythology. And somehow MCU really mewujudkan those Greek mythology in the MCU. And selama ni kita tak tahu that adakah Zeus hidup dalam MCU, adakah Hercules wujud dalam MCU, tak, kita tak tahu semua ni. Tapi once this trailer keluar, kita dapat tengok that Zeus yang dilakonkan oleh Russell Crowe sangat hebat. Tapi cumanya aku ada beberapa isu sikit lah dengan those kind of design. Dia bukanlah, jangan marah aku. Aku tengok those kind of tempat, those kind of graphic of that place yang Zeus belong to kan, dia nampak sangat okay lah kan. Macam okay, this is another place in the galaxy dan sebagainya. Okay, aku tak ada masalah dengan benda tu. Cumanya aku ada masalah sikit dengan design of the lightning tu. The design of the lightning for Zeus, dia nampak really cheapable, sangat murah. Dia nampak seperti filem-filem god Greek mythology yang lama-lama, di mana dia menggunakan plastik sebagai dia punya weapon. Aku expectkan something like maybe Zeus boleh possess lightning macam dalam cerita Percy Jackson tu kan, yang lightning yang kita nampak menyala tu kan. Aku expectkan lightning macam tu lah, baru nampak Zeus ada dalam MCU dan sebagainya, baru nampak macam karakter Zeus ni. Cumanya bila digunakan lightning warna kuning, jangan marah aku, design tu macam mana. Aku tahu that ada scene tu di mana macam ada satu grafik ni kan, tiba-tiba dia tangkap kilat. Okay, itu awesome. Cuma apabila dia tangkap kilat tu dan kilat tu berbentuk fizikal dia macam tu, aku kinda tak suka tu. Bagi komen kat bawah, korang suka design tu ataupun korang suka design yang Percy Jackson punya lightning tu. Aku rasa aku lebih more kepada design yang Percy Jackson punya lah. Dan yes, it is bagus. Ini elemen yang bagus sebab ianya lagi expandkan, dia lagi emphasizekan those kind of mythology yang berada di dalam MCU. Kita dah dapat Egyptian, kita dah dapat Norse mythology, lepas ni kita akan dapat Greek mythology. Maybe in the future one day kita akan dapat Hercules kan, siapa tahu Perseus ke, Poseidon ke, those kind of film yang berkaitan dengan Greek mythology. Who knows. Tapi ini satu yang benda yang bagus lah, sebab dia emphasize, dia besarkan lagi scope tu. Sebab kita tahu Thor Love and Thunder ni, dia punya centralized, dia punya focus point adalah the development of Thor kan. Tapi along the way dia developkan karakter Thor tu, at the same time dia developkan another karakter yang lain. Contohnya seperti Zeus itu sendirian. Sebab tu aku cakap dia macam best sikit lah. Dia macam best kalau the third act for this film, Thor akan bertembung dengan Gore, lepas tu Zeus ada sekali ke. Memang hectic gila, sumpah memang hectic gila. So itu adalah sedikit lah pasal Zeus tu. Lepas tu last but not least, apa yang kita boleh fokus on dalam trailer tersebut adalah Jane Foster. Dia telah mengangkat Mjolnir yang telah bercantum kembali daripada event Thor Ragnarok, di mana Hela telah memecahkan Mjolnir dan somehow Mjolnir tu jatuh ke tanahan. Dan selepas tu tiba-tiba dalam official teaser trailer ni kita dapat tengok Thor berjumpa kembali dengan Jane Foster, dan dia nampak really terkejut that Jane Foster ada di situ. Aku rasa dia tak tahu tu Jane Foster, tapi dia macam quite berfikir, siapa karakter ni dan kenapa dia pegang Mjolnir yang aku pegang dulu kan. Somehow aku rasa benda ni akan di-explain lah dalam filem ni nanti. Maybe dia akan bagi tahu that Mjolnir, kalau dalam komik kan, Jane Foster dia menghidapi kanser, and somehow along the way dia dapat dia dapat mengangkat Mjolnir, dan apabila dia mengangkat Mjolnir tu, dia dapat possess kuasa of Thor. And basically apa kuasa Thor ada, itulah kuasa yang Jane Foster ada. So aku tak tahu adakah ianya really accurate sama macam komik, ataupun dalam filem ni maybe dia akan libatkan Khonshu ke.
in terms of pencantuman Mjolnir tu kembali kan, aku tak tahu pasal benda tu, ataupun dia libatkan dengan dwarf aku tak ingat nama dia, I3 aku tak ingat nama dia yang buat Stormbreaker tu kan, aku tak tahu dia libatkan that person ataupun tak, but somehow it's such a relief to see Jane Foster kembali di dalam filem ni, sebab kita tahu that Thor dia berpisah dengan Jane Foster, and somehow Jane Foster kembali dalam ni sebagai The Mighty Thor, dan dia akan menggalaslah watak sebagai The Mighty Thor itu kan dalam filem ni. Dan there is a lot of things that need to be explained, but aku rasa along the way kita akan dapat more hint lah, macam mana Jane Foster dia become The Mighty Thor, macam mana Mjolnir itu bercantum kembali, how dia dapat possess kuasa Thor dan sebagainya. Along the way benda tu akan terjawab nanti. So basically itu adalah sedikit yang aku fokus on lah untuk this official teaser trailer Thor Love and Thunder. Surprisingly aku rasa this film akan jadi sangat superb. Even tengok teaser trailer tu pun aku rasa macam wah, this film is going to be one of the best MCU film, maybe lagi best lah daripada Thor Ragnarok kan, sebab aku really believe dengan Taika Waititi. Dan filem Thor Love and Thunder ni akan keluar pada bulan Julai nanti, awal bulan Julai, tak silap aku dalam 7 ke 8 Julai, tapi kat Malaysia maybe akan keluar dalam 6 Julai, something like that, 2 bulan after Doctor Strange Multiverse of Madness. So basically I think that is a correct plot lah untuk video kali ni. Aku minta maaf kalau ada benda yang aku tak sentuh, maybe korang boleh tengok kat video-video lain kan, ada yang fokus on really detail Easter egg, trailer breakdown dan sebagainya. Korang boleh search benda tu kat YouTube. Aku harap benda ni dah mencukupi for now, and dah lama tak borak lama macam ni. Okay, so kita akan borak lagi lah in the next video for Thor Love and Thunder. Okay, so terima kasih kerana bersabar. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan bye bye semua.